عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kuliah pengajian undang-undang jenayah Islam, kita tak akan jadikan teks pengajian kita itu sebagai rujukan, sebab saya akan mengulas tentang isu berkaitan dengan akta hasutan yang diperbahaskan dalam beberapa hari ataupun beberapa minggu kebelakangan ini, berikutan tangkapan dan juga dakwaan yang dikenakan kepada beberapa orang, termasuk pensyarah universiti, aktivis, pemimpin-pemimpin tertentu. Maka adalah penting untuk kita melihat isu ini dari sudut agama kita, berdasarkan kepada nas yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta kita memahami bagaimana Sedition Act ataupun akta hasutan itu diperkenalkan ke dalam negara kita, supaya dengan kombinasi perbahasan dari sudut nas syarak dan pada masa yang sama perbahasan dari sudut ilmu keduniaan itu, kita dapat digest, kita dapat hadam dengan baik. Maka untuk memulakan perbahasan pada malam ini, saya ingin mulakan dengan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu. Satu hadis yang mana datangnya daripada seorang sahabat, nama dia Abu Ruqayyah Tamim ad-Dari, yang mana nanti kita akan cerita sedikit latar belakang tentang Abu Ruqayyah ini. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillah wali kitabih wali rasulih wali a'immatil muslimin aw lil mu'minin wa ammatihim. Jadi Nabi kata agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Nabi ulang perkataan itu 3 kali. Maka itu menunjukkan kepentingan ungkapan itu. Maka para sahabat tanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, liman, untuk siapa wahai Rasulullah? Maka Nabi jawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, imam bagi orang-orang Islam ataupun orang-orang beriman, dan bagi kaum muslimin, bagi orang-orang Islam secara umumnya ataupun secara keseluruhannya. Jadi sidang hadirin mukminin, hadis ini saya tak akan bincang berkenaan dengan rantaian perawi dan sebagainya, tetapi hadis ini diriwayatkan oleh banyak
imam-imam hadis termasuk Imam Muslim, Al-Humaidi, Abu Daud, An-Nasai, Imam Ahmad, Ibn Hibban, Al-Baihaqi, At-Tabrani dan sebagainya, termasuk Al-Baghawi dan lain-lain. Dan hadis ini juga mempunyai syawahid daripada beberapa sahabat, iaitu daripada Abu Hurairah, daripada Ibnu Umar, daripada Ibnu Abbas dan sebagainya. Makna hadis ini didengar oleh beberapa sahabat yang lain, dan para ulama hadis menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka kita nak berkenalan sedikit dalam pengajian kita pada malam ini. Kita ambil kesempatan untuk mengenali siapa dia yang meriwayatkan hadis ini. Sebagaimana yang kita sebut tadi, nama dia Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari. Nama penuh dia iaitu Abu Ruqayyah Tamim bin Aus bin Kharijah bin Su'ud bin Jazimah Al-Lakhmi Al-Falastini Ad-Dari. Dia ni dulu seorang Kristian. Dulu dia adalah seorang Kristian ataupun Nasrani, dan dia adalah rahib ataupun ahli ibadah di Palestin pada masa itu. Sebab tu nama dia Al-Falastini Ad-Dari. Kemudian dia berpindah ke Madinah dan dia beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam bersama-sama dengan saudara dia iaitu Nuaim pada tahun yang ke-9 Hijri. Mana selepas Nabi pindah ke Madinah 9 tahun selepas itu, dia memeluk Islam dan dia dia menetap di Madinah, sehingga kemudian dia berpindah ke Syam. Dan setelah berlakunya pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan, jadi dia duduk di Madinah dan dia berpindah ke Syam bila berlaku pemberontakan dan berlaku perpecahan, pergeseran secara serius di kalangan orang-orang Islam. Maka dia mengambil keputusan untuk berpindah ke Syam, dan ketika berlakunya pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Baik, Abu Ruqayyah ini, tuan-tuan sekalian, satu orang, kalau kita nak bercakap dari segi fadilat, kalau tuan-tuan belajar hadis, termasuk tuan-tuan tengok dalam Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan Imam al-Muhaddisin, dia ada beberapa cerita tentang fadilat sahabat, kan. Nak cerita bahawa setiap sahabat ni dia ada keistimewaan dia yang tertentu. Maka Abu Ruqayyah ni, tuan-tuan, yang meriwayatkan hadis ni, dia satu orang yang terkenal dengan tahajud dia. Dia terkenal dengan tahajud dia. Satu benda yang ramai di kalangan kita yang mengabaikan ibadat ni. Tapi dia satu orang sahabat yang terkenal dengan tahajud. Fatahajjad bihi nafilatan lak, sebagai tambahan untuk kamu. Tahajud ni satu ibadat yang disyorkan oleh Al-Quran supaya kita buat sebagai tambahan kepada ibadat-ibadat kita yang lain. Yang kedua, Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari ini, dia terkenal dengan satu orang yang kerap khatam Al-Quran. Dia sangat mementingkan khatam Al-Quran. Jadi kita yang pertama, kalau boleh kita ikut amalan soleh dia, yang pertama kita banyak akan kita melazimi dengan amalan tahajud. Yang kedua, kita melazimi juga dengan khatam Al-Quran. Kita baca Quran sampai habis, ulang balik sampai habis, ulang balik sampai habis. Kemudian muslimin muslimat sekalian, dia juga antara kelebihan fadilat dia yang diriwayatkan, dia pernah cerita tentang Dajjal kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi ambil benda yang dia cerita dan Nabi sampaikan kepada para sahabat di atas mimbar baginda. Maknanya, kalau sampai tahap Rasulullah ambil kisah yang Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari ni cerita kepada baginda, Nabi ambil cerita tu, Nabi ulang atas mimbar baginda, itu menunjukkan bahawa Tamim Ad-Dari satu orang yang sangat hebat. Dia bukan calang-calang orang, sebab benda yang dia cerita itu diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat, para ulama menyatakan bahawa kisah ini menunjukkan keutamaan beliau, fadilat beliau di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari ini juga terkenal sebagai satu orang yang ikut berperang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia terkenal dengan tahajud, dia terkenal dengan khatam Quran, dia terkenal dengan cerita dia yang
dipakai, diterima dan disampaikan, diulang semula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia terkenal sebagai satu orang yang bersama-sama dengan Nabi berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kat mana tuan-tuan? Tak ada belaka. Kita ni tak ada belaka. Tahajud pun kita tak ada, mungkin kalau ada pun segelintir sahaja. Khatam Quran pun kita boleh kata jarang. Kalau ada pun masa bulan Ramadan tu pun duk selalu miss. Bila ada majlis khatam baru kita join. Tak, khatam tak sebenarnya, tak khatam pun, tapi bila ada majlis khatam Quran kita pun join sekali. Yang ketiganya, cerita kita Nabi pakai ke? Tak, sebab kita tak hidup pada zaman Nabi. Dan yang keempatnya, perang bersama-sama dengan Nabi. Ya, Nabi dah tak ada, tapi bila orang berperang, kita duk hina orang yang berperang untuk menyelamatkan saudara kita yang sedang dibunuh saban hari di beberapa bumi, di beberapa wilayah yang ada dalam dunia kita pada hari ini. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa betapa kalau kita nak compare, kita nak banding diri kita dengan seorang sahabat yang nama disebut tadi, Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari Al-Falastini ni, tuan-tuan sekalian, jauh. Sedangkan dia dulu asalnya Kristian, kan? Kita kalau kita nak kira, tuan-tuan sekalian, kita lebih baik daripada dia sebab kita lahir Islam dah. Tapi sebenarnya lahir Islam ni, tuan-tuan sekalian, tidak menjamin kita lebih baik daripada orang yang kita guna perkataan convert ataupun revert, kan? Kita panggil mu'allaf. Sebab mu'allaf ni, tuan-tuan, para sahabat boleh kata majoritinya mu'allaf. Umar Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya, semua tu mu'allaf kalau kita guna istilah mu'allaf. Tapi mereka jauh lebih baik daripada kita ni yang Islam, apa kita guna perkataan original. Lahir keluar daripada perut mak kita dah Islam. Tapi tuan-tuan sekalian, kita tengok sahabat-sahabat Nabi ni walaupun dia Kristian, tapi bila once dia masuk Islam, dia beriman, dia percaya sungguh-sungguh, dia yakin dengan risalah yang Nabi bawa. Dia bukan setakat hebat dari sudut ibadat pribadi dia, ibadat sendiri dia, ifradi dia, seperti tahajud, khatam dan sebagainya, tapi dia juga terkenal dengan pergi berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Tamim Ad-Dari Al-Falastini ni juga, tuan-tuan sekalian, sebab apa nama dia Falastini? Sebab dia duduk di Palestin. Dia asalnya tinggal di Palestin. Dia terkenal dengan satu orang yang pertama kali pasang lampu dalam masjid. Ni. Kita pasang lampu kan? Siapa orang yang mula-mula sekali pasang lampu dalam masjid? Nama dia Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari. Kan, dia ni orang yang pertama pasang lampu. Siapa yang mula-mula cipta telefon? Apa, Graham Bell. Kita mengaji zaman sekolah rendah dulu kan. Kalau orang tanya siapa mula-mula pasang lampu di masjid, nama dia ialah Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari, yang malam ni kita sebut hadis yang beliau riwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada menjadi orang yang pertama menerangi masjid dengan lampu dia, Tamim Ad-Dari ni juga dikenali sebagai satu orang yang pertama kali membaca kisah-kisah dalam masjid. Bila dia bawa cerita sebagaimana yang kita cerita tadi, dia mengkisahkan tentang Dajjal, dia bawa cerita tentang Dajjal. Maka tuan-tuan sekalian, Nabi pakai cerita dia, maka dia satu orang yang bawa kisah, dia bawa cerita. Jadi orang yang pertama bawa kisah-kisah dalam masjid ini, dia bawa cerita, orang dia adalah Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari. Jadi saudara-saudari muslimin muslimat, itu adalah secara ringkas latar belakang hadis ini dan juga perawi dia. Maka kita tengok sekejap apa yang dimaksudkan oleh hadis ini. Dan saya takkan sebut secara panjang lebar sebab kita nak kaitkan dengan isu yang sedang berlaku pada kebelakangan ini, iaitu tentang Sedition Act ataupun Akta Hasutan. Baik. Perkara pertama dalam hadis ni, timbul persoalan sebab apa Nabi kata ad-dinun nasihah, kan, agama tu nasihat. Sebab apa Nabi kata ad-dinun nasihah? Seolah-olah bila sebut nasihat tu dia mencakupi dah keseluruhan agama kita. Maka para ulama mengatakan bahawa ini menunjukkan bahawa keutamaan nasihat di sisi agama. Nombor satu,
keutamaan nasihat di sisi agama. Yang keduanya, para ulama menyebut bahawa boleh kata keseluruhan agama kita ni dia adalah nasihat. Sebagaimana hadis yang berkaitan dengan manasikul hajj yang kita duk belajar ni. Sekarang ni musim haji kan, dah ramai dah orang pergi ke Mekah. Tuan-tuan sekalian, al-hajj Arafah kan, itu adalah iaitu haji itu ialah wukuf di Arafah. Nak cerita bahawa antara ibadat ataupun satu amalan yang sangat penting menjadi teras asas dalam haji ialah wukuf di Arafah. Dia ada kaitan yang macam tu. Itu menunjukkan bahawa keutamaan. Maka dia kata bahawa setiap amalan yang dilakukan tanpa disertai dengan ikhlas, maka tidak termasuk sebagai agama. Maka kewajipan kita ialah memberikan nasihat supaya manusia ini mengikhlaskan, mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dia beragama. Baik, sidang hadirin mukminin, antara ulama yang mengulas tentang hadis ini, nama dia ialah Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullahu taala, yang wafat ataupun meninggal pada tahun 294 Hijri. Dia kata apa? Dia kata nasihat ni, yang kata ad-dinun nasihah, dia kata nasihat ni dia ada dua. Yang pertamanya, nasihat tu adalah wajib, dia kata. Dan yang kedua, nasihat itu adalah sunat ataupun sunnah. Dia kata ada pun nasihat yang wajib itu untuk Allah, iaitu perhatian yang daripada yang sangat-sangat ditekankan daripada pemberi nasihat untuk mengikuti, untuk buat, untuk melaksanakan apa yang Allah Ta'ala suka, dengan melaksanakan semua kewajipan, dan dengan meninggalkan apa yang dibenci, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum dia wajib. Nasihat yang sunat, apa dia? Iaitu mendahulukan perbuatan yang dicintai oleh Allah Taala daripada perbuatan yang dia sendiri cintai. Baik, dua benda ni. Yang pertamanya ialah nasihat tu wajib. Bila nasihat tu wajib? Apabila satu orang dia tak semayang. Kita nampak dia tak semayang. Siapa dia yang tak semayang? Katalah ahli keluarga kita. Kita nampak dengan mata kepala kita sendiri yang anak kita tak semayang. Maka pada masa tu hukum dia bukan sunat. Dia tidak sunat. Dia jadi wajib kita tegur kerana benda yang kita nampak tu dia ada kaitan dengan benda wajib atau benda haram. Satu orang dia buat satu benda yang melanggar hukum Allah Ta'ala, maka masa tu wajib kita nasihat dia. Ataupun kita tengok satu orang dia mengabaikan benda yang wajib ke atas dia, masa tu wajib kita tegur dia. Di sekeliling kita, kita tengok dalam masyarakat kita, contohnya kita nampak ada orang minum arak, kita tengok ada orang berpakaian yang menjolok mata. Kita tengok dalam masyarakat kita, kalau sentuh babi, pegang babi, pegang anjing, sibuk keluar dalam Facebook, dalam TV. Tapi pegang perempuan hari-hari dalam TV tak apa. Saya kadang-kadang geli-geleman tengok TV3, tuan-tuan. Buka TV3, tengok ada drama kan. Kita bukan tengok sangat, sambil-sambil duk buat kerja, TV duk pasang. Tengok-tengok pelakon tu duk pegang hak perempuan. Kan? Duk pimpin perempuan, duk peluk, duk menangis dan sebagainya. Yang tu tak apa pula. Kan? Tak bising. Tapi kalau pegang anjing, pegang babi, tak apa sebut babi. Bunyi kasar pula. Sebut khinzir lah, bunyi lembut sikit. Pegang khinzir, tuan-tuan sekalian, makanya tu heboh dalam surat khabar, dalam online news dan sebagainya. Sedangkan kalau kita pegang mazhab Syafi'i sekalipun, tuan-tuan sekalian, pegang anjing kita boleh basuh 7 kali. Kalau pegang mazhab Syafi'i sekalipun, dia tak berdosa. Kita basuh tangan, selesai, khalas. Kan? Pegang babi tak berdosa, cuma kena basuh 7 kali. Itu saja, khalas. Tapi kalau pegang perempuan, adakah kena basuh? Tak ada, tak kena basuh. Tapi dosa tak? Dosa. Jadi yang mana lebih teruk? Pegang anjing ke pegang perempuan? Lebih teruknya pegang perempuan. Tapi bila pegang anjing, heboh dalam Facebook, heboh dalam TV, heboh dalam surat khabar. Tapi bila pegang perempuan yang hari-hari kita boleh tengok dalam TV kita, tuan-tuan sekalian, dia tak kalut yang tu. Jadi
Hak wajibnya ialah bila kita nampak kemungkaran berlaku depan kita. Yang tu bukan sunat. Siapa yang nampak kemungkaran, dia tak bercakap, sedangkan dia mampu bercakap, hukumnya berdosa. Baik. Yang kedua, dia kata tadi ialah nasihat yang sunat. Nasihat yang sunat ni, tuan-tuan sekalian, ialah kita mendahulukan apa yang Allah Ta'ala kasih mengatasi apa yang kita kasih. Siapa yang kata ni? Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Dia kata macam tu. Baik. Maka dalam masyarakat kita pada hari ni, dalam kehidupan kita atas dunia, tuan-tuan sekalian, kalau kita nampak satu orang, dia buat satu benda yang mana dia membelakangi benda yang Allah Ta'ala suka. Benda tu tidak wajib, benda tu tidak haram, tapi dia membelakangi. Ada benda yang lebih baik, yang patut dia buat, tapi dia tak buat kerana dia mementingkan diri dia. Benda tak wajib, tidak haram, tapi dia mementingkan diri dia. Maka kalau dia buat teguran yang tu, tuan-tuan sekalian, hukum dia sunat. Tuan-tuan akan tanya, contoh dia apa dia, ustaz? Contoh macam ni, tuan-tuan, kita tengok dalam masyarakat kita, ramai di kalangan kita ni yang kerap pergi buat umrah, kan? Ada orang tu tiap-tiap tahun pergi umrah. Pada masa yang sama, tuan-tuan sekalian, kita tengok di beberapa tempat dalam dunia ni, berapa ramai lagi orang Islam yang tak cukup pun nak makan. Tak cukup pun nak makan. Adakah berdosa dia pergi umrah tiap-tiap tahun? Berdosa tak? Tak berdosa. Dapat pahala tak? Secara umumnya, secara zahir dapat pahala, insya-Allah. Di sisi Allah Ta'ala dapat pahala. Tapi dari segi fiqh aulawiyat, yang kita dah belajar fiqh of priorities, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang mana yang lebih Allah Ta'ala kasih? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan khatam buku tulisan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kita dah boleh buat kesimpulan. Dalam buku tu sendiri, Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebut tentang keutamaan memberi penekanan kepada masalah ummah yang kelaparan, yang tidak ada wang untuk buat sekolah, untuk mengaji dan sebagainya, mengatasi ibadat pribadi, ibadat ifradi, benda hak pribadi. Buat umrah ni tak ada sangkut paut dengan masyarakat, kita seorang je dapat kebaikan. Maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi kata yang utamanya ialah kita kurangkan umrah tu, kita guna duit yang banyak bagi kepada orang yang lebih memerlukan. Tuan-tuan, baru-baru ni saya pergi forum di Terengganu yang dianjurkan oleh sebuah ma'had tahfiz. Saya tak mau sebut nama orang ni, tuan-tuan sekalian. Dia ni satu orang yang terkenal sebagai yang terlibat dalam industri muzik. Tidak secara langsung. Tidak secara langsung. Saya tak tahu lah istilah apa dia ni. Apa, penulis lirik. Penulis lirik kan? Tuan-tuan ni tahu tak lirik tu apa? Tahu tak lirik? Kau sebut lirik pun tak tahu. Tahu lirik kan? Dia ni terkenal. Kalau saya sebut nama dia, tuan-tuan semua kenal. Siapa dia ni? Penulis lirik yang terkenal dalam negara kita. Dan dia ni banyak karangan-karangan dia ni menjadi rujukan di institusi pengajian, di sekolah. Jadi dia dapat banyak royalty dan sebagainya, tuan-tuan sekalian. Jadi nak jadi cerita, tuan-tuan, bila saya pergi forum ni, jadi sahabat-sahabat kita pun duk cerita latar belakang masjid dan sebagainya, ma'had tahfiz dan lain-lain. Dia cerita bahawa si hamba Allah ni, perempuan dia ni, perempuan, kebetulannya datang ke Terengganu, dan dia orang ni ajak hamba Allah ni untuk pergi tengok projek pembinaan ma'had tahfiz dengan masjid dan sebagainya. Tuan-tuan, dia pun pergi ziarah, dia tengok. Bila dia tengok tu, tuan-tuan sekalian, dia pun setuju nak guna istilah apa? Derma. Nak derma kepada institusi pengajian tersebut. Tuan-tuan nak tahu dia derma berapa? Hamba Allah ni yang terlibat dalam industri muzik, yang menyebabkan semua orang tenganga. Dia setuju bagi derma, tuan-tuan sekalian, kalau saya tak silap dengar, dan dia orang sebut banyak kali, 264,000. 264,000. Tuan-tuan ada duit banyak tu?
Yang geling kepala 3 orang je saya nampak. Mana semua ni ada duit lah 264,000. 264,000. Saya cerita kat isteri saya kata kita pun tak pernah tengok duit sebanyak tu. Tapi ada hamba Allah yang terlibat dalam industri muzik, walaupun dia tak menyanyi, dia hanya duk buat lirik lagu, dan dia buat banyak tulisan dia yang menjadi rujukan di sekolah dan sebagainya. Tentu dia dapat banyak royalty. Tapi cuba tuan-tuan bayang berapa banyak duit dia, rezeki yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia, dan dia tak kedekut untuk dia infak, dia belanjakan bagi maslahah masyarakat, kebaikan masyarakat. Dia tak guna untuk diri dia seorang. Tapi bila dia tengok ada satu masjid dalam pembinaan, ma'tafiz untuk kegunaan pelajar-pelajar yang menghafal Quran, dan dia tahu bahawa wang itu akan dimanfaatkan semaksimum mungkin untuk pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak teragak-agak untuk keluar 200,000 lebih pada jalan Allah Taala. Dan saya beritahu tuan-tuan sekalian, sebenarnya dia memang setiap tahun dia akan cari satu tempat untuk dia derma sebanyak tu. Kebetulannya rezeki tempat tu tuan-tuan sekalian, bila dia tengok tu kebetulan memang dia duk tengah cari untuk tahun tu kat mana dia nak bagi 200,000 lebih. Jadi muslimat sekalian, nasihat yang kedua tu yang kata sunat hukum dia ialah bila kita tengok satu benda dan kita tengok orang tu ataupun diri kita sendiri ataupun kaum keluarga kita sendiri mengutamakan diri kita dengan mengenepikan benda yang Allah Ta'ala lebih kasih, maka sunat hukum dia, tak wajib, tapi sunat hukum dia, kita bagi tahu dekat dia bahawa benda yang utama, yang lebih banyak pahala kalau dia nak buat ialah dengan buat benda-benda yang macam ni. Contoh yang kita sebut tadi, kalau umrah, kita bagi tahu kat dia tak salah buat umrah, moga-moga dapat pahala, tapi ada satu benda lain yang lebih banyak pahala dia di sisi Allah Ta'ala, sebagaimana yang dibahaskan oleh para ulama, iaitu mengutamakan perkara yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada duit, kita nak beli kereta yang harga 400,000, boleh ke tak boleh? Boleh. Kita ada duit, kita nak beli kereta yang harga 2 juta, boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi kalau kita boleh bagi nasihat dekat dia bahawa alangkah baiknya dengan wang yang sebanyak itu dia gunakan fi sabilillah, kesanggupan kita untuk pergi dekat dia bagi tahu bahawa ini yang benda yang lebih utama untuk dia buat, hukum dia sunat. Jadi muslimat sekalian, kenapa kita bercakap tentang akta hasutan malam ni? Sebab kita nak cerita benda ni. Apa kaitan akta hasutan dengan hadis yang kita baca pada malam ni tuan-tuan sekalian? Kaitan dia ialah nasihat, teguran. Sama ada teguran kita tadi termasuk dalam kategori yang pertama, iaitu hukum dia wajib kerana berlakunya perlanggaran benda wajib atau benda haram, ataupun yang keduanya, teguran kita tadi melibatkan perkara-perkara yang kita sebut mengenepikan perkara yang lebih Allah Ta'ala cintai berbanding dengan apa yang kita cintai. Yang macam saya buat teguran berkenaan dengan berkabung dalam khutbah saya baru-baru ni. Berkabung, kita duk tiru Belanda. Nak kata salah 100% tu tidaklah, tapi kita bimbang benda-benda macam tu boleh jadi tasyabuh. Kita dah ulas panjang lebar, tapi saya nak sebut sikit ya tuan-tuan. Tapi kenapa bila benda yang Nabi sebut supaya perempuan tidak bertabarruj dikubur semasa mengiringi jenazah, yang tu kita abaikan. Jadi yang mana kita utamakan? Belanda ke Nabi? Kita telah utamakan Belanda. Kita telah utamakan kehidupan masyarakat moden dengan tabik hormat, perbarisan tentera dengan kawat tentera dan sebagainya. Kita tiru sebiji sebagaimana Belanda lakukan, tetapi kita tidak laksanakan apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda yang siapa yang kasih kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa yang kasih kepada Allah, fattabi'uni, dia kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, nescaya Allah Taala kasih kepada dia. Jadi kalau kita nak kasih Allah Taala, kita kena ikut ajaran
baginda Nabi. Jadi muslimin muslimat sekalian, maka benda yang berlaku sekarang ni ialah benda yang berkaitan dengan akta hasutan. Bila kita bagi nasihat, kita bagi teguran terhadap perkara yang berlaku, maka nasihat yang kita buat, teguran yang kita buat akan masuk dalam dua kategori tadi. Sama ada nasihat kita tadi wajib kita bagi nasihat ataupun jatuh pada kategori yang kedua, iaitu kita tidak wajib tapi sunat untuk kita bagi teguran. Apa dia muslimin muslimat sekalian? Apa dia akta hasutan sehingga menyebabkan beberapa orang kena tangkap, sehingga menyebabkan berlaku kekecohan dalam masyarakat kita dalam hal ini? Sidang hadirin mukminin, akta hasutan ni tahun berapa? Kalau tuan-tuan tengok akta hasutan tahun berapa, tuan-tuan tengok akta hasutan lepas tu 1948. 1948. Maknanya apa? Maknanya akta hasutan ni dia digubal pada tahun 1948. Bila dia dibuat pada tahun 48, maknanya apa? Maknanya dia dibuat sebelum tahun 57. Bila dibuat sebelum tahun 57, maknanya dia dibuat sebelum kita merdeka. Bila dia dibuat sebelum kita merdeka, maknanya apa tuan-tuan? Maknanya dia dibuat oleh kita ataupun oleh penjajah? Oleh penjajah. Penjajah kita pada tahun 48 siapa dia? British. Kenapa British yang menguasai negara kita pada masa itu, sidang hadirin mukminin, dia gubal undang-undang ni pada tahun 48. Walaupun selepas merdeka kita ada buat beberapa pindaan terhadap undang-undang akta hasutan ni, tapi dia dibuat pada mulanya pada tahun 48. Kenapa? Kerana British mau menyekat kritikan dan penentangan oleh masyarakat di sini dalam negara kita ini terhadap penjajahan yang dilaksanakan oleh British dalam negara kita. Maka dia buat akta hasutan untuk menutup mulut rakyat tempatan daripada bangkit menentang penjajah pada masa itu. Sebab kalau tuan-tuan belajar tentang bagaimana struggle, bagaimana uprising, bagaimana kebangkitan rakyat menentang penjajahan pada masa itu, kita tengok para cerdik pandai Melayu ataupun nasionalis pada masa itu, mereka menggunakan akhbar-akhbar dan sebagainya, dan juga perhimpunan dalam beberapa pertemuan untuk menentang penjajahan pada masa itu. Baik, sidang hadirin mukminin, maka apa yang berlaku, saya ambil beberapa contoh. Kalau tuan-tuan masih ingat, siapa yang pernah dikenakan tindakan di bawah akta hasutan? Antaranya Ketua Menteri Pulau Pinang, kan sekarang ni, Lim Guan Eng. Ustaz, tak apa ke sebut nama Cina dalam surau? Ni pun masalah juga tuan-tuan. Kita ni susah kalau orang bukan Islam masuk dalam surau dengan geng kita, tak apa. Tapi bila orang bukan Islam masuk dalam surau dengan geng orang lain, kita marah. Oh, tak boleh orang bukan Islam masuk dalam surau masjid, mencemar kesucian masjid dan surau. Ni pening kepala tuan-tuan. Jadi kita ni jangan keluarlah isu-isu yang macam ni. Yang penting kalau orang bukan Islam nak datang masuk dalam surau dan masjid, itu peluang kita, kan? Itu peluang kita untuk mendedahkan mereka kepada Islam. Baik. Antara orang yang pernah dikenakan tindakan ialah Lim Guan Eng, apabila pada tahun 1998 dia menuduh peguam negara pada masa itu sebagai gagal untuk mendakwa Ketua Menteri Melaka pada masa itu dalam kes Rogol, seorang pelajar sekolah. Dia panggil statutory rape. Baik, statutory rape ni apa dia? Bagi siapa yang dah ikut kuliah konon jenayah, kita dah ulas. Yang dimaksudkan sebagai statutory rape ialah wanita ataupun kanak-kanak ataupun perempuan yang berusia di bawah 16 tahun. Walaupun dia setuju untuk melakukan hubungan tersebut, tapi persetujuan dia itu tidak diiktiraf di sisi undang-undang kerana dia dianggap sebagai belum baligh.
Dia dianggap sebagai belum baligh. Maka bila dia berusia di bawah 16 tahun, walaupun kejadian tersebut suka sama suka, tetapi yang akan dikenakan tindakan hanyalah si lelaki sahaja. Nanti tuan tak akan tanya pula, Ustaz, kalau kita tak tahu macam mana? Badan dia besar, kan? Nampak macam 20 lebih, tapi dia rupa-rupanya baru 15 tahun 11 bulan 29 hari. Tak cukup 16 tahun. Satu hari lagi tak cukup 16 tahun. Boleh tak kita kata lah, cincai lah lebih kurang, boleh tak? Tak boleh, dari segi undang-undang tak boleh. Walaupun tak cukup satu hari, dia tetap dikira di bawah 16 tahun, maka ignorance of law is no excuse. Dalam undang-undang dia kata ignorance of law is no excuse. Kejahilan ataupun tak tahu tentang undang-undang itu tidak dimaafkan, tidak dikira sebagai alasan untuk melepaskan diri daripada hukuman. Baik. Jadi macam sebab tu di Amerika, tuan-tuan sekalian, ada satu dua kes yang melibatkan pelajar kita. Sebab Amerika, macam kita di Malaysia ni, budak kecil kita boleh cam. Kan? Budak yang bawah 16 tahun ni biasanya kita boleh cam. Tapi orang putih, tuan-tuan sekalian, walaupun dia 15 tahun, 14 tahun, kita tengok dia tu macam adult, macam dewasa. Jadi bila kita na'udzubillah, tapi katalah ada orang yang mengadakan hubungan dengan perempuan kanak-kanak tersebut, walaupun dia nampak fizikalnya sebagai lebih daripada 16 tahun, tapi kalau terbukti dari segi dokumen rasmi bahawa perempuan itu sebenarnya di bawah 16 tahun, maka ignorance of law ataupun tak tahu itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan. Sebab tu yang selamatnya siapa dia, tuan-tuan? Yang selamatnya orang macam kita yang tidak melakukan zina, kan? Tak payahlah nak cek IC orang lain. Sebab apa? Sebab kita memang tak berzina. Sama juga, tuan-tuan sekalian, bila kita bercakap tentang orang yang keluar tengah malam, polis kat tengah jalan, pun tak berlaku pada kita. Sebab kita tak keluar tengah malam. Kita habis sembahyang isyak, kita ikut kuliah macam ni atau pada ceramah agama, habis-habis kita balik rumah tidur, kan? Mana itu ada kehidupan orang macam kita. Tapi orang lain, tuan-tuan sekalian, 2 pagi 3 pagi dia kita guna istilah merangkak daripada satu pub ke satu pub sebab dia mabuk. Sebab tu kita boleh tengok ada perbalahan, ada tikam, ada tembak dan sebagainya. Pukul 4 pagi, 5 pagi bergaduh macam yang berlaku kepada 2 orang pelajar perubatan yang buat latihan di Sarawak ke Sabah, kan? Yang kena tikam dekat dada tu. Semua tu berpunca daripada perbuatan yang minum arak daripada satu pub ke satu pub yang lain. Jadi apabila Lim Guan Eng, tuan-tuan sekalian, dia mempertikaikan dan dia mengatakan bahawa pendakwa raya gagal mengambil tindakan terhadap Ketua Menteri Melaka atas tuduhan statutory rape ataupun rogol mengikut undang-undang terhadap seorang kanak-kanak pelajar sekolah, maka Lim Guan Eng dikenakan hukuman berdasarkan akta hasutan. Baik, kenapa dia dikenakan tindakan di bawah akta hasutan ni, itu kita akan cerita lepas ni, tuan-tuan sekalian. Baik, sama juga muslimin muslimat sekalian, apa yang dikenakan kepada beberapa pemimpin politik yang lain yang saya tak mau sebut nama dia dan sebagainya, termasuk Marina Yusof dan sebagainya, yang dikenakan tuduhan sedition ataupun kita kata hasutan kerana mendakwa sebuah parti politik dalam Barisan Nasional sebagai buat provokasi terhadap pembunuhan Cina dalam insiden 13 Mei dan sebagainya. Maka ini adalah antara beberapa contoh public figure yang dikenakan tindakan di bawah akta hasutan. Dan yang terbaru yang tuan-tuan boleh tengok dalam akhbar, beberapa orang termasuk seorang ustaz kita, termasuk seorang pensyarah universiti dan sebagainya yang ditahan dan didakwa di mahkamah di bawah akta hasutan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, akta hasutan ni hukuman dia ialah penjara 3 tahun ataupun denda RM5,000 ataupun kedua-duanya sekali. Jadi denda tu tak adalah risau sangat, kan? Denda tu tak risau sangat. Sebab kalau RM5,000 mungkin kena denda RM3,000 ataupun RM2,000 dan sebagainya. Tapi yang risau sikitnya ialah penjara selama 3 tahun. Siapa yang kerja kerajaan, kalau dia kena penjara 1 hari,
dia berhadapan dengan kemungkinan dikenakan tindakan tata tertib. Ataupun kalau kena denda sebulan gaji ataupun lebih sebulan gaji, maka dia juga akan berhadapan dengan tindakan tata tertib. Jadi saya ada banyak kes klien saya yang berjumpa yang menghadapi masalah-masalah macam ni. Masalah-masalah di mana kalau kena denda menyamai 1 bulan gaji, ataupun kalau kena penjara sehari ataupun lebih daripada sehari. Penjara sehari ni tuan-tuan sekalian, kita tak pergi ke penjara. Kita hanya duduk di mahkamah tu, tunggu sampai pukul 4, pukul 5 petang, habis waktu pejabat boleh balik. Itu penjara 1 hari. Jadi penjara kita tak kenal pun, tak nampak pun penjara. Sebab tak berbaloi. Takkanlah habis kes pagi tu hantar ke penjara, lepas tu petang awak keluar balik. Memang tak berbaloi. Jadi siapa kena penjara 1 hari, dia tunggu dalam mahkamah tu sampai petang habis waktu pejabat, dia boleh balik. Kalau lagu tu syok, ustaz. Syok. Kalau syok, masuk lah. Kalau siapa kerja kerajaan, dia akan dikenakan tindakan tata tertib. Walaupun 1 hari penjara, walaupun tak masuk penjara, duduk dalam bangunan mahkamah, akan dikenakan tindakan tata tertib. Kecuali majikan dia tak tahu, kan? Ataupun kecuali dia kerja kerajaan tapi dia pergi bagi tahu dia duduk menjaja tepi jalan. Tu tak apalah, kan? Awak kerja apa? Kan? Awak kerja apa? Saya jual goreng pisang. Kat mana? Kat Bertam. Berapa pendapatan sebulan? Tak tentu. Kalau hari hujan banyak mana, kalau hari tak hujan banyak mana. Lebih kurang berapa? Lebih kurang RM500 sebulan. Maka kena penjara 1 hari. Adakah dia akan berhadapan dengan tindakan tata tertib dengan majikan dia? Majikan dia tak tahu, maka dia terlepas. Yang susah nak lepas ni tuan-tuan sekalian, kalau kerja kerajaan macam tuan-tuan tak jadi masalah. Tuan-tuan cakap lagu lain, tak dapat dikesan siapa majikan. Tapi yang susah nak kesan, yang mudah dikesan ialah polis dengan tentera. Sebab polis dengan tentera IC dia lain. Dia bukan IC macam tuan-tuan. Yang tu nak kelentong tak boleh. Tengok IC polis. Yang tu malang. Siapa yang kerja polis dia malang. Sebab tu tuan-tuan sekalian, pengalaman saya bila kendalikan kes polis yang khaluat ataupun tentera yang khaluat, ataupun polis yang ataupun tentera yang didapati berkahwin di Siam, kan, di Thailand, mereka menghadapi masalah. Tapi siapa yang jadi cikgu, walaupun mereka juga kaki tangan kerajaan, siapa yang jadi cikgu, dia kebanyakan kesnya dia selamat. Sebab masalah tadi. Jadi muslimin muslimat sekalian, sekarang kita nak tahu apa dia yang dikatakan sebagai kesalahan di bawah akta hasutan, sehingga menyebabkan bila kita belajar agama, kita diajar ad-dinun nasihah. Kita diajar bahawa yang kata agama tu nasihat. Sehingga kan Nabi ulang 3 kali nak tunjuk keutamaan bagi nasihat. Dan sebagaimana para muhaddisun, dia berbincang tentang hadis ni, kenapa Nabi guna perkataan ad-dinun nasihah, seolah-olah agama ni keseluruhan tu nasihat. Tiba-tiba bila kita bagi nasihat, bila kita bagi teguran, kita berhadapan dengan satu akta yang dipanggil sebagai akta hasutan. Baik, apa dia kesalahan dia? Tuan-tuan sekalian, antaranya ialah mengikut section 3(1) yang dikatakan sebagai those acts defined as having a seditious tendency are acts with a tendency. Yang kata kesalahan ni, kesalahan apa dia tuan-tuan sekalian? Perbuatan yang macam mana? Perbuatan yang boleh mendorong, cenderung ke arah apa? Antaranya ialah nombor 1, apa dia? To bring into hatred or contempt or to excite disaffection against any ruler or against any government. Maknanya kalau kita buat satu benda yang boleh menimbulkan kebencian, ataupun yang menghina, kan? Siapa dia? Ruler ni siapa dia tuan-tuan sekalian? Ruler ni bukan pembaris, jangan salah faham. Tu ruler pembaris. Ruler ni Malay ruler ni bukan pembaris Melayu. Malay ruler ni sultan. Sultan. Jadi ruler ni kalau tuan-tuan buat satu benda yang boleh dikira consider sebagai perbuatan yang boleh mendorong kepada membenci Raja Melayu
ataupun against any government, terhadap mana-mana kerajaan, maka itu antara kesalahan yang boleh didakwa di bawah akta hasutan. Benda ni tuan-tuan sekalian, ni yang jadi masalah. Bila tuan-tuan kritik sultan, boleh ke tak boleh? Ni masalah. Bila tuan-tuan bagi nasihat, tuan-tuan bagi nasihat kat mana? Dalam Facebook. Bagi nasihat dalam Facebook. Macam mana? Surat terbuka untuk Sultan Melaka, contohnya lah kan. Sultan Melaka. Sultan Melaka nakal sangat. Kita tulis Sultan Melaka. Katalah ada Sultan Melaka lah. Nanti sebut nama Sultan betul kan, saya kena charge pula. Nanti tuan-tuan tak ada kuliah pula kan. Jadi kita bagi contoh Sultan Melaka senang. Sultan Melaka dia tak boleh charge saya. Jadi katalah tuan-tuan boleh surat terbuka untuk Sultan Melaka. Tuan betul tulis 1, 2, 3, 4. Apa benda yang tuan-tuan rasa Sultan Melaka buat salah? Adakah itu hatred? Adakah itu yang dianggap sebagai mendorong supaya orang ramai membenci Sultan Melaka ataupun mana-mana sultan dalam negeri ni? Ni yang kita nak kena bincang, tuan-tuan sekalian. Adakah bila kita nasihat orang, adakah bermakna kita benci orang tu? Tuan-tuan panggil anak kita, bagi nasihat kat dia, Man, pasal apa Man ni malas belajar? Kalau Man malas belajar, kek lagi Man jadi penarik beca, kek lagi Man rumah buruk, atap bocor, nanti Man nak makan apa? Kalau Man rajin belajar, nanti Man boleh jadi lawyer pula. Man boleh jadi doktor, Man boleh jadi tokoh korporat dan sebagainya. Adakah itu bermakna kita benci anak kita? Anak kita tak semayang, kita panggil dia, kita rotan sikit dekat punggung dia atau dekat kaki dia, macam tu, rotan sikit je. Adakah itu bermakna kita benci kat anak kita? Oh tuan-tuan, pening. Itu bukan benci, itu nasihat. Takkan bagi nasihat, teguran, kritikan kepada seseorang, kepada sahabat kita, kepada masyarakat kita, kepada kerajaan, itu boleh dianggap sebagai hatred. Itu tidak benci, kita sayang. Sebab kita sayang tu kita bagi nasihat. Anak ibu bapa punya sayang ke anak, ambil UPSR darjah 6, ambil cuti seminggu mak ayah. Seminggu cuti. Tuan punya tu nak bagi tumpuan anak ni supaya anak boleh ambil periksa. Cuti seminggu. Kalau tidak ayah cuti, mak cuti. Kalau tidak dua-dua sekali cuti, tuan-tuan sekalian. Saya tengok pasal apa orang ni ada kat rumah. Cuti. Pasal apa cuti, tanya dia? Anak nak periksa. Anak darjah berapa? Darjah 6. Tu dia. Darjah 6 dah ambil cuti. Kalau nanti tingkatan 3 lagu mana? Punya sibuk cuti dengan semayang hajat, baca Yasin, tiba-tiba bocor pula soalan. Bocor pula, habis kena ulang pula periksa. Ni hak terbaru, English pula bocor lagi pening, tuan-tuan sekalian. Seorang cikgu kata tak, ada lagi subjek lain yang juga bocor. Tuan-tuan, nak tanya ikhlas, tuan-tuan sekalian. Nak tanya ikhlas. Ni dalam ni sudahlah kan. Yang video ni kita lupakanlah dia. Dalam ni sudahlah. Nak tanya tuan-tuan, ni kali pertama ke bocor? Tuan-tuan pun tahu. Ini bukan kali pertama bocor. Bocor ni, takrif zaman sekarang ialah kalau semua orang tahu, itu baru bocor. Kalau ada segelintir tahu, yang tu tak dikira bocor walaupun dia tahu bahawa benda tu dah bocor dah. Ni masalah. Cuba tuan-tuan bayang, darjah 6 pun sampai bocor soalan. Cuba tuan-tuan bayang di peringkat universiti macam mana. Cuba tuan-tuan bayang. Baik, itu yang pertama. Kesalahan kalau tuan-tuan buat benda ni yang mendorong cenderung ke arah menimbulkan kebencian kepada raja ataupun menghina raja ataupun mana-mana kerajaan, maka itu boleh didakwa di mahkamah sebagai kesalahan di bawah Seksyen 3 Akta Hasutan. Baik. Yang kedua, baik, kita ambil yang ada kaitan. Yang ketiga, to bring into hatred. Kita buat satu benda yang boleh menyebabkan kebencian ataupun menghina kepada kepada apa yang kita sebut sebagai pentadbiran keadilan. Maknanya kehakiman, sistem kehakiman dalam negara ini ataupun di mana-mana negeri, ataupun menimbulkan penentangan terhadap yang di-Pertuan Agong ataupun mana-mana sultan di mana-mana negeri, ataupun menimbulkan
apa yang kita sebut sebagai menyebabkan perbalahan kaum dan kumpulan kaum dalam masyarakat kita, ataupun kita mempertikaikan, to question any matter, right, status, position, privilege, sovereignty dan sebagainya. Kita mempertikaikan apa-apa berkaitan dengan hak, status, kedudukan, keistimewaan yang dilindungi oleh beberapa peruntukan dalam bahagian yang ketiga Perlembagaan Persekutuan. Contohnya dalam artikel 152, 153 dan 181 dalam Perlembagaan Persekutuan. Contohnya hak keistimewaan orang-orang Melayu dan sebagainya. Maka bila kita buat benda-benda macam ni, maka itu boleh dikenakan dakwaan di bawah Seksyen 3 Akta Hasutan tahun 1948. Jadi muslimin muslimat sekalian, benda-benda macam ni, apabila benda ni berlaku, tuan-tuan sekalian, maka timbullah beberapa persoalan. Adakah bila tuan-tuan mempertikaikan sultan, bila tuan-tuan mempertikaikan kerajaan, bila tuan-tuan mempertikaikan peguam negara, ataupun tuan-tuan bercakap bahawa Sabah boleh keluar daripada Malaysia, itu boleh menyebabkan dianggap sebagai satu kesalahan di bawah Akta Hasutan? Ni contoh sekarang ni, ada yang kena tangkap sebabnya dia cuba menimbulkan kacau bilau, sebabnya dia mencadangkan supaya Sabah keluar daripada Malaysia. Tuan-tuan sekalian, yang ni menimbulkan masalah. Sebab apa menimbulkan masalah? Adakah bila satu orang dia tak suka kepada Malaysia dan dia mengajak Sabah, katalah dia ni rakyat Sabah ataupun pemimpin Sabah, dia mengajak Sabah supaya keluar daripada Malaysia, itu dikira sebagai menimbulkan kebencian? Kita buat comparison, perbandingan. UK sekarang ni, dia akan berhadapan dengan satu pungutan suara di Scotland. Rakyat Scotland sekarang ni, dia akan buat pungutan suara, nak undi, nak tengok berapa ramai yang mahu Scotland keluar daripada United Kingdom dan berapa ramai yang nak kekal dengan United Kingdom. Kita tengok dalam TV tadi pun, press conference oleh Perdana Menteri Britain mengatakan bahawa dia sangat-sangat mengharapkan supaya Scotland kekal dengan England di dalam United Kingdom. Adakah timbul kekacauan, tuan-tuan sekalian? Tak timbul kekacauan. Mereka sangat profesional, mereka sangat gentleman, mereka sangat saling faham memahami, walaupun mereka tak setuju. Kan? England tak setuju Scotland keluar, berpisah daripada England dalam United Kingdom. Sebab tu dia panggil United Kingdom. United Kingdom ni apa dia? Kerajaan bersekutu. Sebab beberapa negara, England, Wales, Scotland, Northern Ireland, mereka bercantum dan membentuk satu kita kata satu kerajaan yang besar yang dipanggil sebagai United Kingdom. Melayunya kerajaan bersekutu, sebab beberapa negara bergabung. Tapi tuan-tuan sekalian, orang putih ni, dia satu benda yang bagus dengan orang putih ni, dia boleh respect. Walaupun dia tak setuju, tapi dia boleh respect hak masing-masing. Awak bersama dengan kami. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan belajar sejarah. Kan Scotland dia kalah dengan England dalam perang. Kan? Bila dia kalah dengan England, maka Scotland bersama dengan England membentuk United Kingdom bersama-sama dengan Wales dan juga Northern Ireland. Tuan-tuan tahu sejarah di Ireland, macam mana peperangan, letupan bom dan sebagainya. Siapa yang ada anak yang belajar di Belfast, di Northern Ireland, dia tahu ada beberapa tempat yang tidak selamat. Sampai hari ini pun dia ada beberapa tempat yang tidak selamat sebab adanya benda-benda yang macam ni, kerana ada penentangan di kalangan beberapa pihak yang tak puas hati. Tapi tuan-tuan sekalian, bila Scotland nak keluar daripada berpisah dengan England daripada UK, tuan-tuan sekalian, mereka boleh buat secara aman. Okey, serah kepada rakyat Scotland buat keputusan nak bersama kami ataupun nak keluar daripada kami. Kita tuan-tuan sekalian,
Malaysia ni satu negara federation, kan? Federalism, iaitu persekutuan. Macam mana persekutuan? Semua negeri yang ada ni bercantum, bergabung membentuk satu negara yang kita panggil Malaysia. Maka negara ni asalnya setiap negeri dia ada sultan masing-masing, tapi mereka bergabung membentuk Malaysia. Maka mereka ada hak untuk keluar daripada Malaysia. Tapi kalau kita bercakap bahawa negeri, satu-satu negeri, katalah Sabah, dia nak keluar daripada Malaysia, itu dianggap sebagai ancaman kepada negara. Ini masalah. Sepatutnya kita boleh saling hormat menghormati. Awak nak dengan Malaysia, okey, kita sangat seronok. Tapi kalau awak tak mau bersama dengan kami dalam Malaysia, walaupun kami sedih, tapi itu hak kamu untuk keluar daripada Malaysia. Sebagaimana kamu dulu nak bersama kami, kamu juga sekarang boleh buat keputusan untuk keluar daripada kami. Tapi kita sanggup tak buat macam tu? Sanggup tak buat macam tu? Tak sanggup. Sebab apa tak sanggup, tuan-tuan sekalian? Kerana ada hasil, kerana ada kekayaan di Sabah yang mana kalau dia keluar, tuan-tuan sekalian, akan menyebabkan kerugian yang besar kepada Malaysia. Sebab tu kita sangat-sangat sensitif kalau isu Sabah ataupun Sarawak ataupun mana-mana negeri, katalah Terengganu dan sebagainya, nak keluar daripada Malaysia. Tapi orang putih, tuan-tuan sekalian, walaupun mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul, tapi mereka lebih Islamik dalam soal ni. Kamu ada hak, kamu ada kebebasan, tentukan. Kami kalau boleh tak mau kamu keluar. Tapi kalau kamu nak keluar, maka kamu mempunyai hak untuk menentukan masa depan kamu. Tuan-tuan boleh tengok perbahasan di Parlimen Scotland. Saya masa di UK, tuan-tuan suka tengok perbahasan Parlimen Scotland, England dan sebagainya, macam mana dia berbahas dan disiarkan dalam TV, tuan-tuan sekalian. Mereka berbahas tentang baik buruknya kalau Scotland berpisah. Jadi kita ni, tuan-tuan sekalian, kalau boleh kita ada benda-benda yang macam ni supaya setiap pihak saling hormat menghormati, dan jangan kita anggap itu sebagai menimbulkan kebencian. Sama macam peguam, tuan-tuan sekalian, peguam. Kalau dia nak setuju dengan semua benda yang hakim kata, buat apa ada peguam? Tapi setengah hakim dia tak boleh kalau peguam bantah dia. Dia anggap itu sebagai contempt of court. Ni payah. Kalau lagu tu tak payah ada peguam. Tujuan ada peguam supaya peguam ni boleh tahu, boleh point out apa dia hak anak guam dia, dan dia boleh highlight, boleh bagi tahu, submit kepada mahkamah, bagi tahu ini dia hak anak guam saya, apa dia 1 2 3 4, yang mana yang hakim buat ni tak betul, maka yang betulnya macam ni. Adakah itu dianggap sebagai contempt of court? No, itu bukan contempt of court, itu bukan menghina mahkamah. Itu adalah untuk dengan tujuan untuk lead mahkamah supaya akhirnya mahkamah boleh buat judgement penghakiman yang betul. Tapi setengah hakim dia sensitif. Dia tak boleh kalau kita point out, kalau kita tunjuk dekat dia ni kesalahan dia, dia sangat-sangat sensitif. Sama juga kalau peguam sampai lambat, tak boleh, itu menghina mahkamah. Kalau hakim lambat tak apa. Masalah, kan? Siapa yang ada kawan-kawan peguam dia tahu. Tunggulah kita ni sampai pukul 10, pukul 11, hakim lambat keluar. Nak buat macam mana? Dah kita mentimun. Kita durian golek atas kita sakit, kita golek ke arah durian pun kita sakit. Susah, tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi itu antara masalah dia. Kemudian muslimat sekalian, kemudiannya teguran kepada raja, teguran kepada sultan. Setengah pihak, tuan-tuan sekalian, mereka berpendapat bahawa kita tak boleh menegur sultan secara terbuka. Tak boleh tegur pemimpin secara terbuka. Mereka berpegang kepada hadis yang mana Nabi suruh kita pegang tangan tu, bawa dia satu tempat, okey, bagi tahu ni 1 2 3 apa dia. Nak bagi nasihat. Jangan secara terbuka. Muslimat sekalian, adakah itu cara yang betul yang difahami oleh para salafus salih? Adakah itu cara yang betul? Kalaulah semua sahabat Nabi menegur khalifah, pemimpin pada masa itu dengan cara bersendirian, takkan ada riwayat yang sampai dekat kita yang mana sahabat lain dengar macam mana Umar Al-Khattab berbeza pendapat dengan Abu Bakar Siddiq. Tuan-tuan belajar, contoh paling mudah, tuan-tuan belajar ulumul Quran. Kan, ulumul Quran, macam mana kemudian Quran ni nak dibukukan.
Tuan-tuan belajar macam mana perdebatan antara Umar Al-Khattab dengan Abu Bakar Siddiq berkenaan dengan penentangan riddah pada zaman Abu Bakar Siddiq. Maknanya tuan-tuan sekalian, apa dia? Bantahan Umar Al-Khattab itu di hadapan sahabat-sahabat Nabi yang lain, di depan khalayak. Bagaimana Umar Al-Khattab ditegur oleh rakyat dia, sampai kisah tu kepada kita. Maknanya apa? Makna Umar Al-Khattab tidak ditegur bersendirian, tapi Umar Al-Khattab ditegur di khalayak. Bukan saja Abu Bakar, bukan saja Umar Al-Khattab, Uthman juga ditegur dia di khalayak. Ali radhiyallahu anhu juga ditegur di khalayak. Tiba-tiba ada beberapa orang yang cuba mempromosikan bahawa hadis ni menyatakan bahawa kita kena pegang tangan pemimpin kita, bawa tempat jauh daripada orang ramai, jangan bagi dia malu, jangan bagi orang tahu, tegur dia senyap-senyap. Tuan-tuan sekalian, kita tak nafi, ya, hadis tu kita terima, tapi hadis tu menunjukkan salah satu daripada cara untuk menegur pemimpin, bukan the only way, bukan solely cara dia macam tu. Kita wajib mula dengan lembut. Nak tegur orang ni wajib mula dengan lembut. Bila mula dengan lembut tak pakai, kita ada pelbagai cara, termasuklah di khalayak. Maknanya orang ramai tahu apa yang dia buat tu salah. Sama juga muslimin muslimat sekalian, saya minta maaf tak ambil masa sedikit. Sama juga tuan-tuan sekalian, teguran terhadap sultan. Teguran terhadap sultan. Adakah bila kita tegur sultan itu dianggap sebagai hatred? Itu dianggap sebagai kita cuba mempengaruhi orang ramai supaya benci kepada sultan? Tak. Tuan-tuan baca dalam Sedition Act, Akta Hasutan, pengecualian, exception. Yang dia bagi apa? Dia exception, pengecualian dia. Tuan-tuan sekalian, dia kata apabila ruler tu, Raja Melayu ataupun sultan itu, dia misled. Bila dia misled, dia keliru, maka bila kita nak perbetulkan kekeliruan dia itu, maka itu dianggap sebagai bukan hasutan. Makna tak boleh dituduh di bawah akta hasutan. Jadi bila kita nak tegur sultan, contohnya dalam masalah Menteri Besar Selangor, kan, adakah itu dianggap sebagai cuba menimbulkan kebencian rakyat kepada sultan? No. Kita nak bagi tahu kepada sultan bahawa apa yang dia buat itu adalah satu kekeliruan. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab kalaulah sultan boleh minta 2 nama ataupun nak lebih 2 nama, kan? Ada yang patuh yang bagi 3 nama, ada yang bagi 1 nama. Maka sultan kata, engkau tak faham ke 2? Tak. 2 lah dia kata, nak lebih 2 nama. Lebih 2 nama berapa? 3. Bergaduh bab tu. Bila bergaduh bab yang macam ni tuan-tuan sekalian, maka timbul persoalan, adakah sultan ataupun yang di Pertuan Agong boleh minta 2 ataupun 3 nama ataupun beberapa nama untuk pemilihan menteri besar? Kalaulah benda tu dibolehkan, muslimin muslimat sekalian, ini bermakna bahawa yang di Pertuan Agong pun, jikalau parti yang mendapat majoriti, katalah UMNO, dia nak lantik Perdana Menteri sekarang, Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri, Agong pun boleh kata, aku nak lebih 2 nama sebagai Perdana Menteri. Adakah dia buat macam tu? Tak buat macam tu. Jadi apa yang berlaku sekarang ni tuan-tuan sekalian, dia tidak ada presiden. Dia tidak ada presiden. Maka ada teguran, kritikan kepada sultan bahawa apa yang sultan lakukan itu adalah di luar daripada bidang kuasa sultan. Sultan telah keliru. Jadi adakah bila kita buat kritikan itu bermakna kita mendorong orang ramai supaya membenci sultan? No. Kita bagi tahu, kita bagi nasihat dekat dia bahawa dia telah keliru. Sama juga dengan perkara-perkara lain, muslimin muslimat sekalian, anak-anak sultan bermaharajalela buat maksiat, gambar-gambar mereka disebarkan, ditunjuk, dikongsi dalam Facebook dan sebagainya, maka kita buat teguran. Adakah bila teguran yang kita buat itu menggambarkan kita membenci sultan ataupun keluarga sultan? Tidak. Kita buat teguran, kita bagi nasihat kerana dianjurkan dalam agama supaya mar'a minkum mungkaran, bila kita tengok sesuatu kemungkaran, kita akan mencegah kemungkaran tersebut daripada berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Jadi muslimin muslimat sekalian, secara kesimpulannya, apa yang berlaku pada hari ini adalah hasil daripada kekeliruan masyarakat terhadap undang-undang yang ada, khususnya di kalangan pihak yang berkuasa dalam menguatkuasakan undang-undang tersebut.
Kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dia kata dekat Abu Musa, dia kata, wahai Abu Musa, dia kata, kalaulah dia kata dalam masalah perbezaan pendapat antara kita ni, dia kata itu tidak menghalang kita daripada menjadi bersaudara, walaupun kita tak boleh sepakat dalam sesuatu masalah. Nak tunjuk kepada kita muslimin muslimat sekalian bahawa para imam zaman dulu, termasuk Imam Asy-Syafi'i, dia tidak sependapat dengan beberapa orang yang faqih dalam agama pada zaman dia, yang hidup sezaman dengan dia, tetapi tidak sependapat dalam beberapa perkara. Perdebatan dalam sesuatu masalah, dalam sesuatu isu, itu tidak menggambarkan bahawa kita bermusuh. Malah dia kata kita tetap bersaudara. Itu kata-kata Imam Asy-Syafi'i kepada Abu Musa. Jadi sama dengan kita tuan-tuan sekalian, bila kita kritik pemimpin, bila kita kritik kerajaan, bila kita kritik sultan, kenapa pula kita dianggap sebagai menghasut? Kita bukan menghasut, tapi kita nak memperingatkan kepada mereka bahawa mereka telah melencong, terkeluar ataupun tersasar daripada landasan yang betul. Kita bagi tahu yang betulnya macam ni. Apa yang kamu buat sekarang ni adalah salah. Sama sebagaimana bila Lim Guan Eng menegur peguam negara kerana tidak berjaya menangani isu statutory rape yang dilakukan oleh Ketua Menteri Melaka pada masa itu ada satu teguran. Kenapa peguam negara dia tidak ambil tindakan terhadap Ketua Menteri Melaka pada masa itu, tapi dia ambil tindakan terhadap pengkritik yang mengkritik cara dia bekerja. Jadi ini bertentangan dengan hadis Abu Ruqayyah yang kita baca sebentar tadi, iaitu ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Jadi kalau pihak berkuasa dalam negara kita benar-benar ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya mereka menggalakkan rakyat supaya memberi teguran, memberi nasihat, membuat kritikan terhadap apa-apa yang dianggap sebagai tidak benar, dan hendaklah mereka menghormati perbezaan pendapat, dan berbeza pendapat itu tidak boleh dianggap sebagai permusuhan, tidak boleh dianggap sebagai kebencian, tidak boleh dianggap sebagai hatred, tapi dia kena anggap itu sebagai satu elemen bahawa oleh kerana berlakunya satu kesalahan, maka orang yang membuat teguran itu dia kasih kepada kita, dia nak selamatkan kita daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Sama ada nasihat itu tergolong dalam golongan yang pertama, iaitu nasihat yang wajib, ataupun dia termasuk dalam kategori yang kedua, iaitu nasihat yang disunatkan, yang dianjurkan dalam agama. Wallahu alam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.